Bertemu kembali dalam cerita dan semalam kami bawakan laporan Malaysia menjadi negara kedua selepas Turki dalam dasar menutup sempadan untuk pelarian. Berdasarkan tinjauan pendapat yang dijalankan syarikat kajian pasaran yang berpenggalan di Perancis Ipsos, katanya rakyat Malaysia kurang menerima pelarian ketika tempoh pandemik yang dicatatkan pada kadar 59% selepas Turki yang mencatatkan 67%. Dan dalam laporan itu juga mengatakan kadar penerimaan Malaysia hanya berada pada tahap 10% manakala 32% lagi dalam kategori tidak pasti. Dan hari ini kami dapatkan reaksi Menteri Dalam Negeri berhubung kajian Ipsos ini dan penerimaan negara terhadap pelarian ketika pandemik, dan wartawan Astro Awani Faris Azman ada di sidang media Menteri Dalam Negeri tadi bagi mendapatkan reaksi beliau. Jadi boleh kongsikan Faris apa yang dikatakan, bagaimana pandangan beliau terhadap kajian dapatan Ipsos ini? Baik, terima kasih Nela. Sudah tentu kita melihat kajian ini satu perkara yang boleh katakan perlu diberi perhatian oleh kerajaan, terutamanya bagaimana kajian Ipsos ini seperti anda katakan selepas Turki, Malaysia berada di tangga kedua. Dan saya cuba mendapatkan reaksi daripada Kementerian Dalam Negeri, menterinya juga iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengenai dengan perkara ini. Dan apa yang dikatakan oleh beliau, sebenarnya apa yang dikaji ataupun kajian Ipsos ini bukanlah satu perkara yang seperti kita dahulukan, tetapi apa yang beliau katakan sebenarnya yang lebih penting adalah keselesaan rakyat. Kerana kita tahu sebenarnya Nailah, odds betting yang dikatakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah pun melaporkan bagaimana sebelum ini pintu-pintu sepadan negara, udara, laut dan juga darat telah pun ditutup kerana pandemik COVID-19. Dan begitu juga 18 Mac lalu kita lihat bagaimana 18 Mac 2020 pandemik ini berlaku. Dan apabila kejadian-kejadian seperti mana di Sabah, kalau kita tahu terdapat pendatang tanpa izin yang memasuki negara sepadan darat dan mereka juga membawa wabak pandemik COVID-19 ataupun wabak COVID-19 itu sendiri dan mengakibatkan penularan yang sangat-sangat berlaku, menular di Sabah sehingga Sabah pernah menjadi antara negeri yang tertinggi ataupun ujian saringan yang telah dijalankan, begitu juga dengan kes-kes harian yang tertinggi dalam tempoh-tempoh tertentu yang pernah kita lihat sebelum ini. Jadi pagar sempadan negara itu telah pun ditutup untuk memastikan tiada lagi lorong-lorong tikus, begitu juga dengan parti atau pendatang tanpa izin ini dapat masuk ke negara ini. Dan itu antara yang dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika kami memberi reaksi yang seperti mana kajian Ipsos telah pun laporkan baru-baru ini. Dan apa yang dapat kita saksikan sebenarnya, apa dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri itu, kalau kita bandingkan dengan apa kajian Ipsos ini sendiri sebenarnya Naila, beberapa negara yang kadar penerimaannya itu untuk pelarian-pelarian yang lebih terbuka seperti India, kita katakan seperti Amerika Syarikat, seperti Australia. Kalau kita lihat sebenarnya secara logiknya mereka ataupun kadar yang lebih tinggi berbanding Malaysia ini, kadar jangkitan hariannya juga meningkat. Jadi boleh kita lihat sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin bahawa kadar keboleh jangkitan dan juga kadar jangkitan harian itu dan juga pintu sepadan itu berkait rapat. Jadi sebelum saya nak meneruskan dengan perkara ini, apa kata kita dengarkan sikit penjelasan daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kepada mereka yang ada dalam negara kita, kita juga mempunyai strategi untuk memastikan sesiapa saja yang tinggal dalam Malaysia ini, keberadaan mereka itu memerlukan dokumen yang sah. Jadi kita lakukan ini semata-mata untuk membuat kajian, untuk melakukan sesuatu perancangan di masa hadapan, bukan sahaja dari segi jumlah penduduk yang ada, tetapi juga nak memastikan semua agenda kerajaan untuk membangunkan negara, keperluan pengguna keperluan tenaga kerja, semua itu adalah kita lakukan untuk memberikan penambahbaikan dan memastikan undang-undang diikuti oleh semua mereka yang berada dalam negara kita. Itu isu yang sebenarnya. Sama ada kita duduk nombor 1, 2, 3, pada saya tak penting. Yang pentingnya adalah akhirnya memberikan keselesaan kepada semua rakyat dan penduduk yang ada dalam negara kita.
Faris, itu salah satu faktor yang diperjelaskan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, keselesaan penduduk negara ini, rakyat atau warga negara Malaysia. Tetapi dalam masa yang sama beliau juga ada menyentuh tentang faktor COVID-19 di mana pendekatan yang diambil ini juga bagi melindungi kesihatan, keselamatan rakyat supaya tidak dijangkiti COVID-19 yang dipercayai mungkin boleh dibawa masuk oleh pendatang asing tanpa izin ini ataupun pelarian. Dalam masa yang sama kita juga perlu melihat gambaran yang lebih penuh, lebih luas, the bigger picture, seperti mana yang telah pun dijelaskan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin, di mana pendekatan pemberian vaksin ini terhadap pelarian, terhadap mereka tanpa dokumen ini dalam masa yang sama diberikan kepada semua, tidak melihat kepada dokumen, tidak melihat kepada pasport dan juga tidak memberi ataupun memberi jaminan tidak akan ditahan sekiranya mereka tampil untuk menerima vaksin. Itu soal vaksin, tetapi juga berhubung rapat dengan pendekatan kerajaan terhadap pelarian, terhadap golongan parti. Jadi bagaimana kita nak memahami komunikasi, message atau pendekatan yang disampaikan oleh kementerian yang berbeza? Ada yang seolah dilihat terbuka terhadap golongan pelarian dan tanpa dokumen ini dalam aspek pemberian vaksin, tetapi dari sudut keselamatan sempadan itu berbeza. Bagaimana kita nak memahami sentimen ataupun message yang agak berbeza ini? Baik, terima kasih Naila. Sebenarnya kalau kita lihat ini adalah kementerian berbeza, tetapi apa pun sebenarnya yang penting adalah bagaimana vaksinasi ini dilakukan. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan seperti mana Khairi Jamaluddin yang dikatakan oleh Naila tidak mengira adakah mereka parti ataupun tidak, kerana ini adalah the best kalau kita cakap antara yang dilakukan best practice di beberapa negara, bukan hanya di Malaysia sebenarnya, di mana-mana sahaja terdapat pendatang tanpa izin dan mereka diberikan vaksin seperti mana KJ katakan sebelum ini. Tetapi dalam aspek keselamatan ini apa dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, ya, di mana perlu ada dari sudut dokumentasi dan sebagainya, itu benar, itu betul, kerana kita tahu itu juga termasuk dalam peraturan-peraturan dan undang-undang negara. Tetapi pada masa yang sama juga, selain menguatkuasakan perkara itu, vaksinasi fokus utama ketika ini perlulah lebih menjurus kepada bagaimana kita nak capai immunity herd ataupun immunity berkelompok itu yang amat penting. Seperti katakan oleh Menteri Dalam Negeri, pintu kita telah tertutup untuk memastikan bahawa imunisasi kita dapat, program imunisasi COVID-19 itu mencapai 80% herd immunity yang kita mahukan. Pada masa sama tidak ada kacau ganggu daripada pihak-pihak parti dan sebagainya masuk membawa wabak sehinggalah menularkan di beberapa komuniti-komuniti tertentu di negara kita dan kemudiannya akan kacau sedikit program ataupun development yang kita ada untuk memastikan immunity herd itu dicapai. Jadi kita boleh faham dari dua aspek ini mungkin berbeza pandangan mereka, tetapi kesimpulannya yang sama, kerana pada sesiapa saja yang mendapat program imunisasi vaksinasi ini yang mendapat antara mereka parti ataupun tidak, mereka tetap akan dapat vaksin seperti mana yang dikatakan oleh kerajaan, kerana baru-baru ini juga kita dapat menemu bual pakar-pakar kesihatan awam yang turut memberikan cadangan yang sama, kerana kalau kita ketepikan mereka ini, dan mereka ini sebenarnya takut. Mereka takut kerana apabila mereka tiada dokumentasi, seperti mana yang berlaku di Sarawak, beberapa hari lalu saya menemu ramah YB Khairi Jamaluddin juga, beliau mengatakan there's no such thing, dia cakap tiada isu itu. Sebenarnya kami ataupun kementeriannya memberi akses kepada semua siapa saja yang tanpa dokumentasi, mereka perlu mendapatkan vaksin, kerana kita perlu ada immunity kelompok. Itu adalah satu-satunya chance atau peluang untuk kita keluar daripada exit plan untuk kita menang perang COVID-19. Jadi apa dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri, begitu juga dengan YB Khairi Jamaluddin, kalau kita campur adukkan mereka ini, sebenarnya hala tujuannya sama. Tetapi apabila parti ini mereka dapat vaksin, sudah tentu tindakan ataupun bukan hanya tindakan, tapi mereka ini akan dihalau ataupun akan diusir keluar daripada negara untuk memastikan bahawa tetapi bukan dalam tempoh PKP, itu mungkin dalam tempoh-tempoh akan datang, ataupun mereka memastikan kita dapat tahu siapa berada dalam negara kita. Jadi itu tugas KDN, pada masa sama Menteri Penyelaras mempunyai tugasnya. Jadi sudah tentu kita mahukan perkara ini lebih jelas kepada semua pihak dan semua rakyat di negara ini, termasuk dengan
siapa saja yang datang ke negara ini? Ya, tak ada siapa yang selamat sehingga semua selamat. No one is safe until everyone is safe. Itu pendekatan yang telah pun dijaminkan Khairy Jamaluddin sebelum ini dalam pemberian vaksin, dan itu antara usaha kerajaan bagaimana untuk mengimbangi keselamatan sempadan dan juga kesihatan rakyat dalam pemberian vaksin. Tetapi kita akan terus ikuti perkembangannya bagaimana pendekatan kerajaan terhadap pelarian dan mereka tanpa dokumen. Terima kasih kepada Fariz Azman untuk perkongsian itu, dan itu sahaja masih yang kita ada dalam cerita jam ini. Bersama saya Nala Huda, kita jumpa lagi. Salam hormat.